kepada kita pada malam ini. Petunjuk yang sentiasa kita harapkan seperti mana dalam salat, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami ke jalan-Mu yang lurus. 17 kali sehari semalam kita baca ayat yang sama, sebab manusia itu mudah tergelincir hatinya. Sebab itu Nabi ajar kepada kita doa yang diajar oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah Engkau gelincirkan hati-hati kami setelah Engkau memberi petunjuk kepada kami. Jadi manusia itu mudah tergelincir hatinya, sebab itu kena sentiasa minta petunjuk daripada Allah. Dan Allah Ta'ala beri petunjuk pada kita pada malam ni untuk meringankan langkah dan kaki kita datang ke rumah Allah pada malam ini. Sama-sama membuka tirai malam dengan sembah sujud kepada Allah dengan solat fardu maghrib secara berjamaah. Dan sementara menanti solat isyak, langkah baiknya kalau kita manfaat dan wakafkan masa kita sekejap supaya kita dapat sedikit sebanyak kefahaman dalam bab agama yang sekurang-kurangnya boleh memperbetulkan diri kita, dan selebihnya kita boleh bantu orang lain. Dan bonusnya ialah kita dapat istighfar dan rahmat yang didoakan oleh para malaikat untuk kita yang berada dalam majlis zikrullah pada malam ini. Kita pada pengajian yang sudah, tuan-tuan, daripada kitab Al-Kabair, dosa-dosa besar. Seingat saya kita dah bincang tentang dosa besar minum arak. Sudah habis kita bincang dan kita baca hadis-hadis yang berkaitan dengan dosa besar, iaitu al-khamar ataupun arak. Pada malam ini dosa besar yang ke-15 ialah al-takabbur ataupun al-kibru. Takabbur ataupun al-kibru, iaitu takabur, bongkak, sombong, angkuh, apa lagi yang seumpama dengannya. Banyak bahasa Melayu punya, dia punya apa ni, perkataan melambangkan takabur. Takabur kita dah melayukan dia, asalnya Arab ya. Bongkak, sombong dan angkuh. Sebenarnya hanya Allah Ta'ala saja yang boleh membesarkan dirinya. Takabur itu membesar diri, rasa besar diri. Takabur itu rasa besar diri. Sebenarnya ialah milik zat Allah Ta'ala saja. Sebab itu Allah Ta'ala ajar kita Allahu Akbar bila kita nak menghadapnya dalam sembahyang. Allah Maha Besar. Angkat takbir, Allah Maha Besar. Nak rokok, Allah Maha Besar. Nak sujud, Allah Maha Besar. Duduk antara dua sujud, Allahu Akbar, Allah Maha Besar lagi. Sujud lagi, Allah Maha Besar. Bangkit dari sujud untuk qiyam, Allah Maha Besar. Dia ajar begitu. Tidak ada yang besar, hanya malaikat Allah Ta'ala saja. Dialah yang Maha Besar. So yang kita ni tidak boleh membesarkan diri, sebab dia adalah sifat eksklusif untuk Allah Ta'ala saja. Kalau adil boleh. Nabi satu-satunya manusia yang sangat adil. Pengasih penyayang boleh. Si Ahmad itu pengasih orangnya, si Karim itu penyayang orangnya. Bapa saya seorang yang sangat pengasih, mak saya seorang yang sangat penyayang, boleh. Pemurah, Allah Ta'ala bersifat pemurah, kita boleh jadi pemurah. Begitu juga yang lain-lain. Tapi dalam bab membesarkan diri hanya ada pada zat Allah Ta'ala sahaja. Sebab itu disebut dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 23, innahu la yuhibbul mustakbirin. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak suka kepada orang-orang yang membesarkan dirinya, yakni sombong, takabur. Kita ni tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita nampak bawah tu, kita tak nampak apa pun bawah tu. Kat kaki kita tak nampak apa pun. Tapi kalau kita tundukkan kepala kita ataupun kita guna pembesar, kanta pembesar, kita akan nampak ada semut rupanya kat kaki. Semut tidak boleh membesarkan diri sebab kita dah besar.
Tapi tuan-tuan, bila kita naik kapal terbang, kita lihat tingkap kapal terbang, tak nampak manusia. Tak nampak manusia. Rumah pun tak nampak. Yang nampak air laut, yang nampak hijau pokok, yang nampak rasa bumi je nampak. Rumah tak nampak, manusia lagi tak nampak. Kerdilnya kita baru naik kapal terbang, belum lagi naik ke langit yang ketujuh. Lagi kerdil kita ni. Tapi sekerdil-kerdil manusia ada juga yang sombong. Rasa besar dirinya, megah dirinya, sombong dengan angkuh. Sebab itu tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bila kita cerita tentang manusia sombong ni banyak dan ramai manusia sombong. Antaranya Firaun, dia sombong dengan kekuasaan yang dia ada. Sebab itu bila mana dia bermimpi satu malam, api daripada Syam, negeri Syam, sudah merebak sampai ke Mesir. Dia mimpi habis membakar gedung-gedung, rumah-rumah yang ada di negara Mesir ketika itu. Mimpi Firaun. Lalu Firaun bangkit dari mimpi, dari tidurnya, merasa gelisah. Apakah petanda mimpi tersebut? Lalu dia kumpulkan semua ahli-ahli nujum dia, yang tera-tera, yang hebat-hebat, lalu bertanyakan kepada mereka apakah tafsir mimpi beta ini. Maka kata seorang ahli nujum yang meramalkan mimpi Firaun tadi, ampun tuanku, kalaulah benar itu mimpi tuanku, benar nanti akan ada seorang laki-laki daripada keturunan Nabi Yaqub sudah sampai ke Mesir. Dia akan lahir di Mesir dan dia akan meruntuhkan kesultanan tuanku. Ampun tuanku. Lalu Fir'aun telah menitahkan semua bayi laki-laki yang dilahirkan di Mesir pada tahun itu semua wajib dibunuh. Tuan-tuan dah baca sejarah ini. Sebab apa tuan-tuan rahmati Allah? Sebab dia tak mau dia dihancurkan oleh seorang manusia. Lantas dia berkata, ana rabbukumul a'la, akulah Tuhan kamu yang paling tinggi, yang maha tinggi. Ana, saya, rabbukumu, Tuhan kamu, al-a'la, yang maha tinggi. Sampai tahap tu sombongnya Fir'aun, angkuhnya Fir'aun, sehingga dia mengaku dia sebagai Tuhan. Allahu Akbar. Nabi SAW bersabda, bainama rajulun yatabakhtaru fi burdaih idh khasafallahu bihil arda fahuwa yatajaljal fiha ila yaumil qiyamah. Hadis sahih Bukhari dan Muslim. Ada seorang laki-laki berjalan dengan selendang di bahunya dalam keadaan sombong dan angkuh. Ada orang dia bongkak dengan pakaian dia, perkenakan itu, perkena ini, kemudian dia berjalan dengan lagak gaya orang sombong. Ada? Sama ada naik kenderaan ke, ataupun pakaian ke, dan sebagainya. Nak menunjuk pada orang hebatnya dia, kayanya dia, brandednya jenama yang dia pakai. Sombong, ya. Bila sombong ni artinya tuan-tuan, dia menghina orang lain, itu sombong. Itu sombong. At-takabur ini dia menghina orang. Kemudian kalau orang bagi pandangan walaupun betul dia tak mau terima, sombongnya dia. Macam Fir'aun, sombong. Lalu dia berjalan dengan selendang di bahunya dalam keadaan sombong, tiba-tiba Allah tenggelamkannya dalam tanah. Lalu dia terus meraung sampai hari kiamat. Meraung-meraung dalam tanah tadi sampai hari kiamat. Hadis Bukhari dan Muslim. Antara manusia yang sombong yang ditenggelamkan Allah ialah Qarun. Fir'aun ditenggelamkan juga dalam Laut Merah. Qarun ditenggelamkan oleh Allah Ta'ala juga, tapi bukan dalam laut, dalam tanah. Kemudian ditenggelam, dimendap, akhirnya macam ada satu lubang pula di atas mendapan tadi, akhirnya turun hujan menjadi tasik, dipanggil tasik Qarun, terletak di negara Mesir. Sampai sekarang tuan-tuan boleh pergi melancong ke Mesir. Salah satu tempat yang tuan-tuan
wajib melawat. Wajib pergi melawat. Quote and quote lah, wajib pergi melawat. Kalau tidak melawat tidak sah. Iaitu tasyiq Qarun. Tuan-tuan akan lihat, Masya Allah, ya, sengsaranya azab Tuhan jadikan kepada Qarun dan juga pengikut-pengikutnya. Dan Masya Allah, kayanya Qarun, ya, sampai begitu luas tasik yang berada di atas perbendaraan Qarun ketika itu. Tapi sayang, dia sombong dengan perhiasannya. Sebab Qarun ini, tuan-tuan dirahmati Allah, bila mana dia nak keluar daripada istananya, dia akan perkenakan perhiasan yang paling mahal, paling mewah. Bukan saja dia, tapi dia kenakan juga pakaian yang mahal mewah dengan perhiasan yang mahal mewah kepada pengikut-pengikutnya ataupun gundik-gundiknya ataupun pengiring-pengiringnya yang mengiringinya ketika itu. Lekatkan di baju mereka, di badan mereka. Dan orang miskin tengok, Masya Allah, bila lihat Qarun dan pengikut-pengikutnya dengan pakaian yang serba mewah, kaya raya dengan perhiasan di badan mereka, maka berkata orang-orang miskin, alangkah baiknya kalau kami juga kaya macam Qarun. Akhirnya benar kata Nabi SAW, Allah tenggelamkannya dalam tanah, dimakan tanah semua, sama ada Qarun atau pengikut-pengikutnya ataupun gedung perbandaraan yang di dalamnya ada harta-harta Qarun yang begitu mahal dan mewah. Allahu Akbar. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Orang yang takabur, yang sombong ini sebenarnya, tuan-tuan, hari akhirat nanti Allah jadikan dia kecil sebesar biji gandum je. Sebab di dunia ini dia rasa besar. Aku orang besar. Kamu siapa? Aku orang besar. Aku ada nama, aku ada jawatan, aku ada pangkat, aku orang besar. Hari kiamat nanti Nabi sebut orang seperti ini akan dijadikan, dihidupkan sebesar biji gandum. Dia tengok kita semua ni, kalau kita tak sombong lah, kita jadi manusia, dia manusia juga, tapi Tuhan kecilkan dia jadi seumpama biji-biji gandum. Bayangkan tuan-tuan, nampak tak biji gandum kalau tabur kat bawah? Nampak tak Haji? Tak nampak. Biji gandum. Kita nak tengok biji gandum pun tak nampak. Gandum tu okey lah, cuba kita leraikan jadi biji. Tak nampak. Tak nampak. Sebab itu Nabi sebut, yuhsyarul jabbarun wal mutakabbirun yaumal qiyamah. Akan dibangkitkan orang-orang yang takabur. Jabbarun, orang-orang takabur, wal mutakabbirun, orang-orang sombong, yaumal qiyamah, pada hari kiamat, amsala dzurri, seumpama biji gandum, yata'uhumun nas, dipijak-pijak oleh manusia lain. Tuan-tuan nak bayangkan, tuan-tuan ambil gandum, tabur, tuan-tuan pijak-pijak dia. Tuan-tuan pijak pun tuan-tuan tak rasa tu gandum. Macam tu dia jadi kecil manusia yang hina pada hari akhirat, disebabkan dia pernah menghina orang kerana dia rasa dia besar diri masa hidup atau dunia ini. Inilah dosa besar yang ke-15, itu sombong, angkuh. Allah Ta'ala sangat benci, sangat tidak suka kepada manusia seperti ini. Sombong ni macam-macam, tuan-tuan. Ada orang sombong dengan keturunan. Saya keturunan apa? Cerita, oh saya keturunan tu, saya keturunan ni, saya keturunan orang hebat. Dia pun sebutlah nama tok nenek dia. Dia rasa bangga. Kau sekadar orang kata apa, menasabkannya saja, okey. Tapi saya tu, saya ni, aku tu, aku ni, dia rasa dia hebat, maka dia sombong dengan keturunannya. Padahal Allah Ta'ala dah sebut dah, kita semua kullukum min Adam, setiap kamu daripada Adam, wa Adam min turab, Adam pula daripada tanah. Nak sombong buat apa? Kita ni, tuan-tuan, minha khalaqnakum, kata Allah, daripada tanah kamu diciptakan. Wa fiha nu'idukum, ke dalam tanah kamu akan dikembalikan. Wa minha nukhrijukum taratan ukhra, dan daripada tanah kamu akan dibangkitkan sekali lagi. Masya Allah. Asal tanah,
kemudian dimasukkan ke dalam tanah bila dah mati, kemudian dibangkitkan daripada mahsyar, daripada tanah. Sekali lagi, kita ciptakan daripada tanah. Nak sombong apa dengan keturunan? Bangga apa? Sebab kullukum min Adam, kata Nabi, semua kita daripada Adam. Adam lah ke anak cucu cici Adam. Sekarang ni di Darfur, di Sudan, orang berperang. Perang saudara di Sudan. Sebab apa? Sebab ada kabilah, ada kaum, ada kelompok, dia rasa dia lebih hebat kelompok yang lain. Perang. Kabilah-kabilah negara sana, tuan-tuan, memang hebat, asabiah dia. Dia bukan nak bersatu padu, rasa macam saudara, macam kata Nabi SAW, umat Islam itu seperti satu jasad. Bila satu anggota sakit, yang lain turut merasa sakit. Tak berlaku di situ, tuan-tuan, di Darfur. Maka dia berperang sampai sekarang. Sebab ada sifat sombong. Padahal semua daripada Adam berlaku. Kabilah-kabilah tu kemudian datang, kaum-kaum tadi tu. Ada orang sombong dengan pangkat. Pangkat tak ke mana. Bila dah pencen, tuan-tuan tersandar kat tiang surau masjid. Masa hidup sombong, orang tak tegur. Masa pencen. Tapi kalau masa dia ada pangkat, dia merendah diri, dia tawaduk, dia bercampur dengan orang macam orang biasa juga, tanpa ada pangkat, tanpa ada jawatan, dia pencen, macam itulah orang layan dia. Tapi kalau masa berjawatan, dia segah orang, dia hina orang, masa dia pencen, orang akan hina dia balik. Masya Allah. Tak ke mana pun pangkat tadi. Bila mati tak bawa pangkat pun. Tak ada pangkat. Masa sekarang barangkali adalah pangkat Tun ke, Tan Sri ke. Dah mati nanti orang tak panggil dah. Wahai Tun Muhammad Fauzi. Tak ada. Bin Tan Sri Mustafa. Tak ada. Yang adanya wahai Muhammad Fauzi. Bin, nama mak saya Aisyah bin Aisyah. Dengarlah kamu, akan amanat kami pada hari ini. Ini hari perpisahan antara kita. Dengar sini baik-baik. Pesan tu imam kepada mayat dalam kubur. Tak ada jawatan, tak ada pangkat. Masya Allah. Habis tu semua atas dunia saja. Itu pangkat dunia, bukan pangkat akhirat. Pangkat akhirat tu ialah syahid. Orang mati syahid tu pangkat akhirat. Dipanggil syuhada. Ya. Ada orang sombong dengan ilmu. Allah, dah dapat PhD, sombonglah, akulah pakar hadis, akulah pakar tafsir, engkau ada apa? Akulah pakar fiqh, engkau ada apa? Akulah pakar usuluddin, engkau ada apa? Allah, ilmu tu tuan-tuan, Allah Ta'ala boleh tarik balik sekejap saja. Ada seorang sahabat saya, profesor lagi tuan-tuan, profesor. Sekarang kalau jumpa dia tak kenal. Sekarang sedang sakit. Dia sakit, dia stroke, macam stroke lah, tapi dia attack pada minda. Bukan kata buku-buku, bukan kata universiti, bukan kata tesis. Nama orang tak tahu dah siapa ni, siapa ni. Tuan tarik balik sekejap ya tuan-tuan. Bangga apa dengan ilmu? Tak payahlah. Kata Imam Syafi'i, lagi aku dapat tahu satu ilmu, aku rasa makin jahil rupanya aku ni. Yang ni pun tak tahu, jahilnya aku. Itu Imam Syafi'i. Yang mana disebut dalam sebuah hadis, akan datang daripada keturunanku yang mana ilmunya melebar sampai ke barat dan ke timur. Maka kata Imam Ahmad bin Hanbal, aku berpandangan orang tersebut, yang disebut dalam hadis tersebut ialah Al-Imam Asy-Syafi'i, kata Imam Ahmad bin Hanbal. Itu pun merendah diri. Merendah diri walaupun ilmu banyak. Kita kadang-kadang tuan-tuan, subhanallah, bergaduh sama-sama kita sebab ada PhD, penyakit hasad dengki. Sebab itu bila ada PhD kita rasa lagi warak, lagi rasa jahil, lagi rasa kurang ilmu. PhD bukan menandakan habis dah ilmu. Habis ilmu dah teroka, bukan begitu. PhD itu hanya pada segulung ijazah saja tuan-tuan. Banyak lagi yang kita tak tahu. Ulama-ulama dulu mahir dalam semua bidang. Seorang dialah hafiz Quran, dialah juga yang hafaz 100,000 hadis.
Dialah juga yang pandai ilmu usuluddin. Dialah juga yang mahir ilmu fiqh. Dialah juga yang mahir ilmu tafsir. Dialah pandai ilmu hadis. Semua dia. Kita tak begitu tuan-tuan. Tapi itu pun sudah ada sifat sombong, kecam-mengecam, dia suka berdebat dan sebagainya. Dia mempelekehkan orang lain. Ya, sedangkan pandang ulama tu berbagai-bagai. Dalam mazhab Imam Syafi'i ada banyak qaul. Ada banyak qaul. Kata Imam Nawawi begini, kata Imam Rafi'i begini, kata Imam Subki begini, kata Imam apa lagi begini. Dalam mazhab Syafi'i itu pun sudah ada banyak qaul. Belum lagi masuk Imam Maliki dan ulama-ulama Maliki. Belum lagi masuk dalam Imam Hambali dan ulama-ulama Hambali. Itu ahli sunnah wal jamaah. Maka kena berlapang dada kalau ada khilaf ulama. Lapang dada lah. Benda-benda khilaf dia kena berlapang dada. Tuan-tuan dan rahmati Allah, ada orang sombong dengan wajahnya, handsome ke, cantik ke, jelita ke. Dia pandang orang yang kurang cantik dengan pandangan yang hina. Awak tak apa cantik, awak duduk belakang ya. Ini untuk Miss Universe saja. Dan bekas-bekas Miss Universe duduk depan. Amboi. Tuan-tuan dirahmati Allah, Allah Ta'ala boleh tarik balik kecantikan sekejap saja. Ataupun tunggu masa dah sampai peringkat umur tertentu, Tuhan pun bagi kedut-kedut, krepot-krepot. Sekarang tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengok Facebook ya, dia tunjukkan kadang-kadang orang lama-lama dulu, artis-artis lama saya tengok ya, daripada muda sampai tua sekarang. Oh gini. Saya tengok tua dia tengok muda dia. Oh handsome muda dulu. Dia tua macam ni. Tak kira lah hak Melayu ke Hindustan ke, sama je tuan-tuan. Saya tengok itu saya tengok Shashi Kapoor. Zaman saya muda-muda dulu lah. Shashi Kapoor ni pelakon Hindustan. Dulu muda yang salah, sekarang dah tua. Macam ni tua je. Habis Tuan tarik balik. Dah nak sombong dengan rupa paras kita buat apa? Sekejap je. Apa lagi tuan-tuan? Ada orang sombong dengan harta benda, kekayaan dia. Sombong macam Qarun tadilah. Pandang hina pada orang miskin, orang susah. Betul tak? Masya Allah. Banyak lagi tuan-tuan ya. Faktor-faktor sombong itu berlaku pada manusia sebab ada kelebihan yang ada padanya tidak ada pada orang lain barangkali. Sombong ni tuan-tuan, Allah Ta'ala sebut dalam Quran, dia sifat iblis, asalnya begitu. Bukan sifat iblis, iblis yang mengaku pertama kali di kalangan makhluk sombong. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin, kata Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 34. Dan ingatlah wahai Muhammad, ketika mana kami berkata kepada para malaikat, sujudlah kamu semua kepada Adam, maka semua pun sujud kepada Adam, yakni sujud hormat, bukan sujud sembah. Sujud hormat, masa itu tanda hormat, tanda kita hormat kepada seseorang, sujud. Melainkan iblis tak sujud. Sebab apa? Abah, dia enggan sujud, tak mau sujud. Wastakbara, dan dia sombong. Wa kana minal kafirin, maka sesungguhnya dia termasuk dalam kalangan mereka yang kufur kepada Allah, ingkar perintah Allah. Sebab apa dia sombong? Sebab apa dia enggan sujud? Dia kata kepada Allah, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Wahai Allah, kamu ciptakan saya daripada api, kamu ciptakan dia, yakni Adam, daripada tanah. Api itu lebih baik daripada tanah. Buat apa saya nak sujud kepada Adam? Dia pun enggan sujud dan dia sombong. Inilah sifat yang ada pada iblis, maka diikuti oleh manusia-manusia yang ada perangai iblis. Subhanallah. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Iblis pun terkejut sekarang. Aku dulu diperintahkan sujud kepada Adam, aku tak nak sujud, aku sombong. Manusia lagi teruk.
Diperintah sujud pada Allah, dia pun sombong dengan Allah, tak nak sujud. Ya tuan-tuan, iblis betul terkejut. Sombong manusia lagi dasar, tak nak sujud kepada Allah. Aku dulu disuruh sujud pada Adam je, tapi kamu wahai manusia disuruh sujud pada Allah. Berapa ramai yang tidak sujud pada Allah. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila menceritakan tentang takabur ini, al-kibru batarul haqq. Takabur itu ialah kita tidak boleh menerima, kita memperkecilkan kebenaran. Sebab kebenaran itu datang daripada orang lain. Kalau kita yang cerita kebenaran, ya, awak kena ikut. Tapi kalau hak betul orang lain, salah kita, susah nak ikut. Sebab kita rasa kita sombong. Wa ghamtun nas, dalam masa yang sama dia menghina orang lain. Dua sifat sombong. Pertama, dia tak mau terima kebenaran yang datang daripada orang lain. Orang tu bagi dia betul dah, tapi yang bagi dia tu barangkali cleaner. Bos, saya mencadangkan supaya akhir tahun ini kaki tangan kita diberikan bonus sebulan gaji, bos. Awak siapa? Saya cleaner ni, bos, cleaner je. Pandangan cleaner saya tak terima. Oh tuan-tuan, pada betul lah sebulan gaji je pun, ya? Sebab cleaner yang bagi pandangan tak mau terima. Kalau lah pandangan itu datang daripada general manager, saya terima. Awak siapa? Cleaner, saya tak terima. Sombongnya dia, ya? Dan dia menghina orang pula. Awak cleaner kan, duduk diam-diam, jangan cakap apa-apa, ya? Biar orang lain, GM cakap. Tuan-tuan dirahmati Allah SWT. Sebab itu kalau tuan-tuan tengok surah Luqman ayat 18, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak suka kepada setiap orang yang sombong takabur lagi membanggakan dirinya. Kan? Berlaku dalam masyarakat kita kan tak berlaku, ya? Sampai pengkat mendabik dada. Lu siapa? Lu siapa? Oh, tanya kita balik, awak siapa? Kadang-kadang kita pun ada jawatan juga, kita diam, ya, tak apalah. Jangan layang orang sombong ni. Masya Allah. Dalam sebuah hadis kursi, Allah Ta'ala berfirman, Al-azamatu izari, kebesaran itu ialah pakaianku. Kebesaran itu pakaianku, kata Allah. Wal kibriya'u ridai, sombong itu selendangku, kata Allah. Faman naza'ani fihima, siapa-siapa yang merentap kedua-duanya daripada aku, alqaituhu finnar, aku akan campakkan dia dalam neraka. Kebesaran, membesarkan diri milik Allah, ya, kita tak berhak langsung pun nak besarkan diri kita. Saya duduk tengok National Geographic, tuan-tuan. National Geographic ni ialah cerita tentang binatang, haiwan. Net Geo Wild, terutama binatang-binatang liar. Tuan-tuan compare lah kita dengan apa sajalah. Compare kita dengan gajah ke, oh lagi hebat kudrat gajah. Kita dengan gajah pun kalah kita, tuan-tuan. Sekali dipijak bukan kata kepala kita, tuan-tuan. Apa saja, kereta kita pun hancur dipijak oleh gajah. Nak banding dengan apa? Nak banding dengan badak, sama juga. Badak lagi hebat, bukan nak kira besar dirilah, badak lagi hebat. Tuan-tuan nak banding dengan buaya, cuba tuan-tuan bertaruh dengan buaya. Agak-agak mana yang dimakan dulu? Kita makan buaya ke buaya makan kita? Subhanallah. Nak banding dengan apa, tuan-tuan? Tak boleh. Lepas tu tuan jadikan manusia lemah. Saya dah bayangkan buaya ni, tuan-tuan. Sebab kita belajar ilmu buaya di Darul Syifa. Ilmu buaya, tuan-tuan boleh google lah ilmu tentang buaya ni. Tuan-tuan boleh tengok dalam National Geographic. Sebab National Geographic ni, tuan-tuan, dia tak menipu. Sebab cerita betul binatang. Drama tu menipu banyak. Saya tengok buaya dia makan bangkai.
Buaya dia makan bangkai, dia tak kunyah-kunyah, dia telan terus masuk mulut dia, dia telan, dia hanghap masuk dalam mulut dia, masuk badan dia, tu je, diam kat situ. Tapi tak pernah buaya sakit perut, tak pernah. Dia makan bangkai, tak pernah buaya sakit perut. Ular makan bangkai, tak pernah ular sakit perut. Hebatnya Tuhan jadikan asid yang ada dalam perut buaya, perut ular dan sebagainya. Asid tu dia boleh hancurkan, termasuk tulang. Masya Allah. Cuba kalau kita makan benda macam tu tuan-tuan, sekejap je, 10 jam kemudian mulalah muntah, cerek-berek, masuk hospital, kita kata dah terlewat dah, mati. Siapa hebat? Binatang tu lagi hebat tuan-tuan berbanding dengan manusia sebenarnya dari segi kudrat fizikal. Maka tak bolehlah kita nak sombong. Allah Ta'ala dah tunjuk pada kita dah alam ni sebenarnya. Kita, Tuhan tunjukkan air cukup dah. Saya seminggu duduk dekat Terengganu tuan-tuan, petang semalam baru sampai. Allah datangkan angin kuat, hujan lebat, sekejap je satu daerah terbanjir. Kalah kita. Dengan angin kalah kita, dengan hujan kalah kita. Itu bau angin dengan hujan. Belum lagi para malaikat datang kepada kaum Samud yang sombong, kaum Nabi Lut yang sombong. Belum lagi bau angin dengan hujan baru. Dah banjir dah. Pergi pusat-pusat pemindahan banjir. Jalan pun tertutup, rumah ditenggelami banjir, semua dah pindah. Nak sombong buat apa? Betul disebut dalam hadis qudsi tadi, siapa-siapa yang ambil sifat sombong daripada aku akan campakkan dia ke dalam neraka. Allahu Akbar. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Luqman Al-Hakim pesan kepada anak dia. Maka macam tu jugalah kita pesan kepada anak cucu kita. Wala tusa'ir khaddaka linnas. Janganlah kamu memalingkan muka kamu kerana memandang rendah kepada manusia. Tengok orang pandang rendah, kita pun tak layan, tak tengok dia. Ni tak ada siapa, nobody. Saya somebody, awak nobody. Tengok sebelah mata pun tak mau. Hinanya. Maka kata Luqman Al-Hakim pada anaknya, jangan kamu palingkan muka kamu daripada manusia sebab kamu pandang rendah kepadanya. Wala tamshi fil ardi maraha. Janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan lagak dan gaya sombong. Kalau tuan-tuan nak tengok orang berjalan atas muka bumi dengan lagak gaya sombong, tuan-tuan tengok ahli gusti. Ahli gusti dia keluar daripada bilik dia nak pergi ke gelanggang, berjalan macam orang sombong, dia angkat bahu dia. Tengok orang macam nak tumbuk je, nak telan je. Subhanallah. Tengok dia yang tewas, sebab sombong. Macam orang tinju juga. Gitu tuan-tuan, ya. Allah Ta'ala tidak suka kepada orang yang berjalan di atas muka bumi dengan lagak yang sombong. Kau naik kereta tu, subhanallah, mentang-mentang kereta sport, sombong tuan-tuan, sampai orang terbabah mengelak dia, padahal bukan jalan dia. Inilah contoh-contoh yang berlaku. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak suka kepada orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulu ada seorang sombong, Nabi pesan kat dia, ada seorang laki-laki ni makan dengan tangan kiri. Lalu Nabi kata kat dia, kul biyaminik, makan dengan tangan kanan kamu lah. Kenapa nak makan dengan tangan kiri, makan dengan tangan kanan? Orang tu jawab, saya tidak mampu makan dengan tangan kanan ya Rasulullah. Maka kata Nabi, sebenarnya kamu ni sombong. Boleh sangat makan dengan tangan kanan, tapi sebenarnya kamu ni sombong. Yang menghalang kamu makan dengan tangan kanan ialah kamu ni sombong. Maka baginda bersabda, lepas ni kamu pasti tidak boleh melakukannya lagi. Yakni tak mampu lagi nak angkat tangan kanan ke mulut. Betul, lepas tu tuan-tuan, dia tak mampu lagi nak angkat tangan kanannya untuk suap ke mulut dia. Berkat doa Nabi tuan-tuan kepada orang yang sombong.
Orang sombong tak lama orang sombong ni tuan-tuan. Sebab bukan manusia menyampah, Allah Ta'ala pun benci orang sombong ni. Sebab dia dah ambil, dia sudah ambil kebesaran Allah tu. Bintang-bintang kebesaran Allah Ta'ala tu dia ambil untuk diri dia. Manusia menyampah, Allah Ta'ala benci. Maka cepat berlaku bala ke atas orang seperti ini. Ya, kalau orang tu berdoa tuan-tuan, cepat sangat makbul. Tuhan turunkan kepada orang-orang yang sombong balasannya di dunia lagi. Allahu Akbar. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini kisah ataupun sifat yang mana dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia sembahyang, ya, walaupun dia sembahyang. Walaupun dia puasa, ya, walaupun dia puasa. Walaupun dia pergi haji, ya, walaupun dia pergi haji. Tapi kalau ada sifat sombong, Allah Ta'ala murka. Dia akan bertemu dengan Allah, wa huwa alaihi ghadban, dalam keadaan Allah murka kepada orang yang sifat sombong ini. Sebab itu tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi sebut dalam sebuah hadis, awwalu thalathatin yadkhuluna an-nar, 3 golongan manusia yang mula-mula sekali masuk neraka. Amirun mutasallatun, penguasa ataupun pemimpin yang zalim kepada rakyatnya. Ini kena jaga-jaga. Kalau ada di antara kita bercita-cita nak jadi pemimpin, jangan berlaku zalim kepada rakyat. Zalim kepada orang bawahan. Ya, menindas orang bawahan. Yang kedua, wa ghaniyun la yuaddi zakah. Allah Ta'ala sangat yang kedua mula-mula masuk neraka setelah pemimpin zalim, nombor 2-nya ialah orang kaya yang enggan bayar zakat. Ghaniyun, kaya, ghani itu kaya. La yuaddi zakah, tapi enggan mengeluarkan zakat. Bayar tak zakat, Tuan Haji? Banyak harta Tuan Haji. Ya, bayar zakat. Tak nampak pun zakat. Ustaz, saya bayar zakat. Sebelum raya dah bayar dah, sebelum raya. Itu zakat fitrah, RM7.50. Ini zakat apa ni? Zakat harta. Tuan Haji tak bayar. Tengok emas bergedung-gedung, Tuan Haji kena bayar zakat emas. Zakat saham kena bayar. Zakat pendapatan kena bayar. Zakat perniagaan kena bayar. Ini nombor 2. Nombor 3, wa fakirun fakhur, orang miskin lepas tu sombong pula. Dah lah miskin sombong. Ini 3 orang masuk neraka lebih awal. Tuan-tuan, orang kaya tak bayar zakat, orang miskin sombong. Tegur sikit, tak mau bercampur dengan orang. Enggan solat, sombong tu. Dah lah miskin, tak nak solat pula. Dah lah miskin, tak mau dengar pula kuliah. Jauh dari orang. Jadi tuan-tuan, elakkanlah termasuk 3 golongan ini. Dimurkai oleh Allah SWT dan masuk neraka lebih awal daripada orang lain. Jadi tuan-tuan, cukuplah sekadar itu pada malam ini. Dah dekatlah masuk waktu isyak. Mudah-mudahan kita tergolong dalam kalangan orang yang suka merendah diri dan tidak sombong kepada manusia dan juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.